Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Cerita hari ni ada satu je cerita, tapi ceritanya memang menarik. Abang suka betul. Abang dapat melalui email. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, memberikan umur yang diberkati. Dan pada sesiapa yang dengar cerita abang, kalau ada dalam keadaan tidak sihat, moga-moga kita doakan cepat sembuh seperti sedia kala. Dan tanpa membuang masa lagi, abang akan sampaikan satu cerita yang kita jadikan tauladan, iktibar, hiburan bersempena dengan hujung minggu hari Sabtu. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini berlaku pada tahun 1959. Kita baru je habis merdeka dekat satu kampung di negeri Muar. Satu kampung di daerah Muar di negeri Johor. Yang sampaikan cerita abang ni adalah Zilah nama dia, dan Kak Zilah. Ini bukan pengalaman dia, tapi ini adalah pengalaman nenek dia. Nenek dia masih lagi hidup tapi dah cukup tua, dia kata, duduk dekat rumah anak-anak, cucu-cucu bela. Tapi pengalaman ni satu pengalaman yang luar biasa nak dikongsikan kepada abang dan semua, dan dia hantarkan melalui email. Jadi abang tanya juga dengan dia kampung mana yang dimaksudkan melalui email tu, kan abang tanya balik tapi dia tak reply. Jadi kita letakkan dia pada satu kampung di daerah Muar. Ceritanya macam ni. Watak kali ni adalah nama nenek dia Sarminah. Jadi dipanggil dengan nama Minah lah dekat kampung tu. Pada waktu tu 1959, Minah ni baru berumur kurang daripada 20 tahun. 18, 17, memang waktu tu dia adalah seorang anak dara sunti yang terkenal dekat kampung tu. Dan yang paling menariknya sekali, dia ada ramai adik-beradik. Cumanya adik-beradiknya semuanya lelaki. Dia adalah satu-satunya perempuan. Jadi disebabkan dia satu-satunya perempuan kat keluarga tu, dia akan buat aktiviti seperti abang-abang dia juga, termasuk dia mempunyai kemahiran menoreh getah. Disebabkan tu, sewaktu abang-abang dia dah bekerja, dah berkahwin, dah duduk ke tempat lain, dia yang menggantikan posisi abang dia untuk menoreh getah, menjaga keekonomi keluarga. Bapak tua, mak pun tua. Okey, itu memang kebiasaan dia lah. Dia memang pakar dalam menoreh getah. Nak jadi cerita pada satu hari. Waktu ni permulaan ceritanya adalah pada waktu malam. Lebih kurang pukul 9 ke pukul 10 macam tu. Dia ni tinggal seorang-seorang kat rumah. Adik-adik lelaki dia tak ada. Abang-abang semua dah kahwin. Entah mana adik lelaki dia pergi, dia tak tahulah. Dia kata ke mana-mana lah. Biasalah anak-anak bujang orang-orang kampung kan. Jadi banyaklah aktiviti je. Marhaban je, apa je kan. Jadi dia kata waktu tu dia dengan mak ayah dia aja dekat rumah. Tengah-tengah dia nak tidur lah. Dia nak tidur, nak merehat-rehatkan badan. Seorang-seorang kat dalam bilik anak dara. Tiba-tiba ada orang bagi salam. Jadi bila ada orang bagi salam, bapak dia buka pintu lah. Bapak dia ada dekat ruang tamu pada waktu tu. Bila bapak dia buka pintu, dengarlah macam perbualan sikit, sebabnya bilik Minah ni dekat dengan pintu depan. Jadi dengarlah macam perbualan orang ngungak-ngungak. Lepas tu dengarlah mak dia pun datang ke arah ruang tamu, datang ke pintu depan. Mak dia pun jadi bertigalah mengungak-ngungak macam tu. Jadi yang si Minah ni pun pasang telinga dengar macam meninggal macam tu lah. Jadi dia pun duduk dalam bilik sebab dia malas nak keluar, dah malam, tak ada urusan dengan dia. Dan tiba-tiba pintu bilik dia ketuk. Jadi dia buka lah pintu. Mak dia dekat depan pintu. Mak dia cakap macam ni, mak nak pergi rumah orang meninggal kejap. Dia kata, nanti kau duduklah kat ni, nanti mak pergi sekejapnya. Tak ada masalah, kau duduk. Nanti kejap lagi adik-adik kau datang. Dah habis-habis urusan, nanti mak balik lah. Dia kata. Jadi yang si Minah ni tanya, mak pergi seorang ke mak pergi dengan ayah? Mak pergi dengan ayah. Dia kata, ada urusan sikit. Ada orang meninggal. Dia kata, okey lah. Dia pun mak bapak dia pun keluar. Lupa abang nak beritahu, sebelum tu ada bunyi gendang yang menandakan orang meninggal kat kampung tu. Tambah sikit lah, tertinggal. Okey. Jadi pergilah, tinggallah dia seorang-seorang dekat rumah. Bila dah seorang-seorang kat rumah, dia pun golek kanan, golek kiri. Dalam otak dia, dalam kepala dia ni,
yang meninggal tu mesti perempuan. Sebabnya jadi kebiasaan, kalau ada orang perempuan meninggal, mak dia mesti turun ke rumah jenazah. Sebab mak dia adalah orang yang selalu tolong-tolong juga kalau pengurusan jenazah. Jadi dia memang tak payah tanyalah, mesti yang meninggal ni perempuan. Tengah-tengah dia bergolek-golek nak menunggu adik dia ni balik. Adik-adik lelaki dia datang ke mana-mana, dia balik. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Jadi dia pun pergilah keluar ke depan. Dia buka pintu. Tak rasa takut. Mungkin pada waktu tu memang tak ada jenayah yang menakutkan kan. Jadi dia buka pintu. Rupanya yang dekat buka pintu, depan pintu tu Pak Dolah. Lepas tu dia tanya dengan Pak Dolah. Pak Dolah, nak cari siapa? Dia kata, ayah ada. Dia kata, ayah tak ada Pak Dolah. Dia pergi rumah orang meninggal. Oh, siapa yang meninggal? Dia kata, entahlah, perempuan lah, tapi sebab mak pergi sekali. Oh, mak pun tak ada ke? Mak pun tak ada. Saya seorang je kat rumah ni. Pak Dolah ada apa-apa ke nak saya bantu? Tak ada apa-apa. Dia kata, okeylah, tutuplah pintu balik. Dia pun, fikiran dia, Pak Dolah ni mesti nak tahu tentang orang yang meninggal ni. Sebabnya selalu macam tu. Yang selalu dapat berita bapak dia yang pertama. Selalunya. Sebab rumah dekat dengan surau kan. Jadi bapak dia ada orang yang pertama. Jadi ramailah kalau ada urusan-urusan tertentu, orang datang rumah dia nak bertanya, nak buat apa, gitu gini. Jadi mungkin Pak Dolah ni adalah antara orang yang nak tanya siapa meninggal, apa perlu kita buat. Macam tu lah. Jadi selepas pintu dia tutup, dia pun pergilah masuk dekat dalam bilik balik. Gulik-gulik, tertidur. Jadi lepas tertidur tu dah menjadi kebiasaan dia. Pukul 4.30 dia akan bangun, siap-siap nak pergi menoreh. Okey. Jadi bila pukul 4.30 sepanjang malam tu dia tidur aman damai lah. Adalah dia dengar macam orang buka pintu, tutup pintu. Dia tahu mak dia balik, adik dia balik. Dia dengar lah. Cuma dia tak bangkit lah daripada tempat tidur. Jadi pukul 4 pagi dia terjaga. Bila 4 pagi dia terjaga, dia siap-siap lah nak pergi menoreh. Dah siap-siap nak pergi menoreh, dia tak beritahu lah dengan mak dia, dengan ayah tu. Sebab benda yang biasa, tak ada benda yang menakutkan. Dia pukul turun lah. Pergilah menoreh. Orang menoreh dekat kedai pula. Kebun getah. Ni getah ni. Jadi menoreh lah. Tengah-tengah dia menoreh tu, dia waktu tu dia kata dia bawa macam lampu lah, macam lampu pijat zaman dulu lah agaknya. Dia bawa lampu tengah menoreh. Tapi waktu dia tengah menoreh pukul 5 pagi tu, dia rasa macam dia nampak kelibat Pak Dolah banyak kali, bukan sekali, banyak kali. Jadi bila sampai dekat satu pokok tu, dia dah rasa macam tak sedap hati je. Lupa abang nak beritahu, dia menoreh dia dekat satu kebun. Kebun tu dekat dengan rumah dia. Dia ada 2 kebun, dia kata. Satu kebun yang terletak dekat kubur, satu kebun yang terletak dekat kawasan perumahan, maksudnya kawasan kampung. Di kali ni malam ni, waktu tu dia menoreh dekat kawasan dekat dengan kebun yang dekat dengan perumahan, bukan dekat dengan kubur. Takut juga kan. Ada orang meninggal kan. Jadi tengah-tengah dia menoreh tu, dia terperasan macam bayang-bayang Pak Dolah. Pak Dolah melintas, dia pelik pula. Kenapa pula Pak Dolah ni? Tak ada sikit pun perasaan takut. Sebab dia memang membesar dekat kampung tu. Dia kenal setiap orang kampung. Semua yang lelaki adalah ayah. Semua yang ibu, perempuan adalah ibu. Jadi, dia kata macam ni. Kalaulah sekali lagi ada dia nampak Pak Dolah, dia mesti tegurnya. Pak Dolah dah kenapa main nyuruk-nyuruk tengok saya ni? Kan apa benda ni tak sedap, dia orang pandang. Dia kata. Pada waktu tu, Minah tak terfikir. Waktu tu pukul 5 pagi. Dia tak terfikir. Dia terfikir kenapa Pak Dolah duk jengah-jengah dia. Jadi bila dah sampai ke pokok yang ke-10, yang ke-11 tu, lebih kurang pukul 6 lebih sikit, dia tengok Pak Dolah masih lagi mengendap-endap dia daripada pokok. Dia pun cekak pinggang lah. Pak Dolah, kalau Pak Dolah nak mengintai-ngintai saya, Pak Dolah jangan main-main. Saya ni ada pisau pemotong getah. Dia potongnya Pak Dolah. Apa dah terbayang lain? Okey. Ditorehnya Pak Dolah lah. Pak Dolah naya nanti. Dia marah macam tu. Tapi tetap juga Pak Dolah tu duduk aja dekat belakang pokok, tak beralih. Wah, dia kata, Pak Dolah jangan cuba-cuba dekat, jangan cuba-cuba nak buat benda-benda tak senonoh dengan saya. Saya toreh Pak Dolah ni kan, tak beranak Pak Dolah. Itu abang tambah. Jadi waktu tu Pak Dolah diam aja, tak melawan. Tak menjengah apalah. Dia pun teruslah menoreh. Habis menoreh, macam biasa dia akan duduk dekat bangsal. Bapak dia buatkan bangsal dekat situ lah. Dia duduk kat situ, dia sarapan kat situ, dia semayang dekat situ, semua dia dah siap. Sebabnya tujuannya adalah nak tunggu getah, susu getah tu turun. Abang pun tak tahu macam mana menoreh getah, tak pernah tengok dan tak pernah alami.
Jadi dia sementara nak tunggu getah turun tu, susu getah tu keluar, duduk dekat bangsal, dia semayang, dia makan, dia sarapan, dia relax. Ada habis relax tu, dia pun waktu tu masih lagi belum naik matahari, tengah bergulit-gulit, dia nampak Pak Dollah melintas depan bangsal. Cepat-cepat dia tutup pintu, takut dia diperapa-apakan, lebih baik dia tutup pintu siap-siap. Tapi dia dah rasa curiga, Pak Dollah ni dah kenapa? Okey, tutup pintu. Lepas, sebab tak pernah Pak Dollah perangai macam ni. Lepas tutup pintu, dia pun baringlah, tidurlah dekat bangsal tu. Sebab nak nunggukan ni, dia kata susu getahnya lama. Lebih kurang pukul 10 barulah dia keluar daripada bangsal dengan suasana dah terang. Dia pun dah sempat kutip pucuk paku dekat kawasan kebun dengan cendawan-cendawan semua, cendawan butang lah, cendawan apalah. Dah lepas tu barulah kutip susu getah. Dah kutip susu getah, dia letak dekat dalam tong. Lepas tu dia pun berjalanlah balik. Bila sampai dekat rumah tu, jam menunjukkan pukul 11 pagi. Jadi dia buatlah aktiviti dia dengan getah tu, nenong, dipendekkan cerita, masuklah dekat dalam rumah. Jadi nampak mak dia tengah siap-siap, tengah buat makan tengah hari gitulah, masak-masak gitu. Lepas tu tanya dengan mak dia, mak, siapa yang meninggal sebenarnya? Lepas tu mak dia cakap lah, alah yang rumah ni. Dia ni, kata Sarminah kata, dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada pun yang singgah kat kepala dia. Dia tanya soalan tu sebagai nak sedap-sedap mulut, sedap-sedap bahasa je. Mak dia ada cakap yang meninggalnya adalah ni. Jadi dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia pun siap-siap kan. Dia ambil capai tuala, dia pun masuk ke dalam bilik air. Dia pun berbarbur dalam bilik air. Lepas tu pun dia keluar daripada bilik air. Lepas tu dia kata, kesian. Dia terus sambung ni. Kesian kan mak, alah kesian, meninggal, tak sangka. Itulah dia kata, macam-macam benda jadi waktu tu. Dia kata, mak jadi ketakutan. Lepas tu dia cakap lah, bukan mak biasa mandikan jenazah ke? Ni mak ikut mandi jenazah sekali ke? Kau gila apa aku nak kira ikut mandi jenazah? Waktu tu dia pelik. Mungkin sebab banyak kejadian yang pelik-pelik menyebabkan mak dia tak ikut pergi mandi jenazah. Mungkinlah dia kata, mungkinlah kejadian tu cukup menakutkan sampai mak dia maki dia sebab kenapa tanya soalannya macam tu kan, kenapa tak ikut orang mandi jenazah. Dia pun okey lah. Dia pun naik rumah, bersih-bersihkan badan, lepas tu buat aktiviti, apa benda lah, alihkan lembu gitulah. Dalam email tu kata, dia alihkan lembu, alihkan kerbau, pergi bendang sikit apa benda, cuma itu. Lepas tu dah habis makan tengah hari, dah siap semua, lepak-lepak petang. Ada sampai petang, dah sampai petang, lepak-lepak petang. Lepas tu bapak dia cakap macam ni. Bapak dia kata, kalau boleh, dia kata, malam esok pagi kau tak payahlah menoreh awal sangat. Dia kata, pukul 4 pagi kau tak payahlah menoreh awal sangat. Takut benda-benda yang berlaku, ada benda-benda yang tak senonoh berlaku. Jadi dia kata, okey, boleh, tak ada masalah. Dia pun tak ada masalah kalau dia tak nak menoreh. Okey je, sebabnya stok susu getah dia masih ada lagi banyak. Dia kata, okey, tak ada masalah. Jadi esok dia tak nak noreh lah. Kiranya bercuti lah. Dia doa kalau hujan lagi seronok, dah lah tak menoreh, hujan pula. Memang sejuk lah tidur, dia kata. Okey, jadi petang tu berakhir macam tu aja. Habis-habis petang, dah minum petang, dah berjanji dengan mak dia dan berjanji dengan ayah dia tak nak menoreh. Lepas tu adik-adik dia pula ada, mak dia sempat marah-marah adik dia, cakap malam ni korang jangan keluar, jangan ke mana-mana. Tapi macam biasalah budak-budak lelaki, dia kata kalau tak keluar dia orang tu sebenarnya pergi melepak dekat tempat lain lah. Dia kata kita orang ramai-ramai lah, mak semuanya jantan, mak tak heran lah. Dia kata, jangan, bahaya macam tu. Kau tak dengar cerita tadi? Pada waktu tu Mina kata apa yang mak dia cakap tu dia nak tanya tapi tak kesampaian. Mulut ni macam berat nak tanya apa sebenarnya yang mak ayah ni cakap-cakapkan, bagi warning, sampaikan dia tak boleh menoreh, adik tak boleh keluar malam. Apa yang berlaku? Benda tu sebenarnya dia nak tanya tapi tak terkeluar daripada anak tekak, tersimpan dekat dalam perut. Jadi dia pun diam aje lah. Habis-habis main dekat-dekat maghrib tu bapak dia siap-siap nak pergi sembahyang maghrib. Lepas tu bapak dia kata yang penting malam ni kalau yang anak-anak jantan nak keluarlah, engkau lah Mina, kau jangan keluar ke mana-mana, bahaya. Dia kata okeylah. Dia pun malas nak tanya, bapak dia pun pergi masjid. Lebih-lebih kurang habis sembahyang isyak, ini yang seramnya, lebih-lebih kurang habis sembahyang isyak, tiba-tiba ada orang bagi salam. Jadi dia pun macam biasa, dia pergi tengok dekat tingkap, dia nampak Pak Dollah. Tapi Pak Dollah keadaannya macam uzur sangat. Kurus, cengkung, dengan kulitnya tegang, lepas tu
keputih-putihan sikit. Dia agak keputih-putihan. Macam pelik dia kata, kenapa Pak Dolah ni? Dia tengok daripada tingkap. Pada waktu tu, dia pun lepas tengok daripada tingkap, dia nak berjalanlah kat depan pintu, nak buka lah pintu. Macam biasa, lepas dia buka pintu, dia tengok memang ada Pak Dolah. Cuma Pak Dolah ni memang uzurnya lain macam berbanding semalam yang dia jumpa. Tu dia sudah buka pintu tu, dengar daripada dalam dekat kawasan dapur bilik mak dia, tanyalah, Mina, siapa datang? Dia kata, oh kejap mak, orang datang ni ha. Dia kata, dia cakap macam tu sebab dia tak dengar apa soalan mak dia. Mak dia tanya siapa datang, dan dia pula ingat mak dia suruh panggil ke belakang. Dia cakap dengan Pak Dolah nanti dulu tadi kejap nanti kata, saya tutup pintu kejap nanti saya tunggu mak panggil dulu, nanti kalau apa-apa nanti saya datang balik ke depan. Tu Pak Dolah kata, yelah Pak Dolah ngangguk. Lepas tu datang bilik mak dia, kenapa mak, ada apa? Lepas tu mak dia muka memang dah lain, dah memang agak menampak terkejutnya. Dia tanya dengan Mina, siapa yang datang Mina? Pak Dolah mak, entah apa dia nak, semalam pun dia datang juga. Waktu habis dia cakap macam tu, muka mak dia yang tadi dia hampir-hampir pucat, terus pucat. Dengan mukanya terkejut, memang menakutkan muka mak dia. Perubahan pada muka mak dia, Mina perasan. Jadi Mina tanya, mak okey ke tidak ni? Mak kena serangan jantung ke apa ni? Kenapa muka mak macam ni? Mak dia terus memang pelik, dalam keadaan ketakutan sangat. Sampai kan Mina pegang tangan mak dia menggigil-gigil. Seolah-olah macam mak dia dengar satu berita yang cukup menakutkan. Lepas tu mak dia cakap, kau dah tutup pintu ke tidak? Ada, saya dah rapatkan pintu, tapi saya tak tutup pintu lagi. Ya Allah, Tuhan, kau tutup pintu. Kenapa mak, ada apa ni? Pak Dolah dekat depan lah, dia nak cari barang, nak cari ayah kot. Dia kata, tutup pintu. Belum sempat dia nak ke depan tutup pintu, dengar pintu depan terbuka. Pada waktu tu dia dalam bilik dengan mak dia. Mak dia terus tutup, masuk dalam bilik, tutup pintu bilik. Waktu tu Minah macam, apa hal? Apa yang tak kena ni? Jadi dua beranak dia duduk dalam bilik mak dia, tutup pintu. Dengar selepas pintu depan terbuka, dengar macam ada benda bergerak. Bukan berjalan benda bergerak. Macam bunyi meja dilanggar, macam bunyi benda berseret, bunyi macam tu. Tapi bunyi macam tu selalunya dikeluarkan oleh benda yang sedang bergerak atau berjalan. Jadi pada waktu tu dia tanya, mak kenapa mak ni, kenapa? Cuba mak jelaskan, kata. Engkau kenapa buka pintu? Engkau dah tahu orang tu meninggal, kenapa kau buka pintu? Waktu tu terus Minah, mak, siapa yang meninggal sebenarnya? Pak Dolah meninggal. Pak Dolah yang meninggal semalam. Aku dah cakap, kenapa kau tak dengar? Tapi dia cakap pada waktu dalam keadaan berbisik yang tegang lah. Cakap, aku dah cakap kau masa kau tanyakan pagi tadi siapa meninggal. Aku dah cakap Pak Dolah. Kenapa kau buka pintu? Kau tahu tak itu siapa? Waktu tu barulah Minah sedar apa yang dia buat salah. Jadi yang dia jumpa pada malam tu Pak Dolah. Yang dia jumpa dekat kebun Pak Dolah. Dan yang datang dekat rumah mak dia pada malam tu pun Pak Dolah. Waktu tu dua beranak dah macam ayam. Kunci pintu, lepas tu masing-masing menggigil-gigil duduk dalam rumah, dalam bilik dengan baca apa-apa surah. Mak dia pucat, dia pun pucat, dengan harapan janganlah benda tu datang dekat depan pintu, duk ketuk pintu nak panggil dia, Minah macam tu. Tolonglah ya Allah, Tuhanku, dah nak nangis dah ni. Mak dia memang dah lain macam pucatnya. Dia pun kalau disergah sikit ni memang keluar air mata. Waktu tengah ketakutan tu, dengar pula benda tu bergerak kawasan ke dapur pula. Macam bunyi benda berseret tau. Syek. Dekat dapur pula. Dah lagi dua beranak ni lagi ketakutan lah. Waktu tu pula belum ada elektrik, pakai lampu gasolin dengan cahaya yang melambai-lambai yang tak berapa nak nampak tu. Jangan bunyi lampu gasolin tu tiba-tiba mati. Tolonglah. Tengah-tengah dalam keadaan genting tu, tiba-tiba dengar ada suara orang dekat depan pintu. Suara orang menghela nafas je. Macam tu. Ya Allah, dia kata lagilah dia takut, ketakutan dia dengan mak dia. Sampaikan akhirnya dia terkencing dekat situ. Tak pernah dia alami benda macam tu. Tapi mak dia pun dalam keadaan ketakutan, jadi tak sempat nak marah. Jadi
Tunggu, pasang telinga setajam-tajamnya, dengar ke mana bunyi arah tu. Arah bunyi tu pergi. Selepas dia merayau kat dapur, dia pergi naik rumah atas balik dan akhirnya dia keluar daripada rumah. Dengar dan pintu tertutup. Lama dia orang duduk dekat dalam bilik tu dalam keadaan yang berpeluh, dalam keadaan yang ketakutan dengan air kencing sekali lagi. Memang tak berani nak keluar dan tiba-tiba dengar bunyi orang bagi salam. Assalamualaikum, suara bapa dia. Jadi dia pada waktu tu nak keluar, bukan Minah nak keluar, mak dia nak keluar daripada bilik. Itu bapak kau ni, kita kena beritahu ni. Jadi bapak dia panggil, Som, kau mana ni? Minah, kau mana? Dia tu. Jadi barulah anak beranak ni keluar. Yang Minah ni dah menangis-nangis, peluk kaki dah lembik, tangan dah lembik, semua kata. Dah ketakutan yang teramat sangat. Bila dah sampai tu, mak dia turun curah, abang tahu tak tadi begini, ada orang datang ni. Lepas tu bapak dia tanyalah dengan si Minah, betul ke Minah Pak Dolah yang datang? Dia kata, oh betul Pak Dolah yang datang, tapi dia takut bang, rupa dia macam ni. Ceritalah rupanya macam mayat hidup. Dengan nangis dia cerita ni. Malam tu memang tidur dengan mak lah jawabnya. Memang tak berani lah nak tidur seorang. Dia juga yang bersihkan kencing tu, dia juga yang bersihkan, kata. Jadi dia ketakutan sangat. Malam tu dia orang tidur, yang lelaki tidur bilik lelaki lah, yang si Minah ni tidur dengan mak ayah dia. Jadi malam esoknya tak pergilah menoreh. Rupanya yang selama dia jumpa tu, daripada malam meninggal jejak sampai ke pergi kebun, duk menjengah-jengah, dia cerita semua kronologi kepada mak ayah dia. Dan sejak daripada tu permulaan selama 40 hari kesengsaraan kampung tu. Orang nampak Pak Dolah merayau-rayau, dia tak kacau, dia merayau je sekitar kampung. Mungkin ada benda yang tidak selesai lah mengikut kata orang kampung. Jadi orang kampung buat ikhtiar sedekahkan bacaan-bacaan Quran kepada Pak Dolah lah. Dan selepas 40 hari Pak Dolah tu pun hilang. Kenapa dia jadi macam tu? Ada ceritanya, tapi tidak pula diceritakan pada abang melalui email. Cuma dia kata ada benda yang tidak selesai. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang dapat email ni tak berapa nak panjang, tak berapa nak pendek, tapi seronok abang dengar cerita Pak Dolah, permulaan kepada kisah seram di kawasan kampung tu. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, terima kasih pada yang dah mengorder t-shirt warna kuning. Ada lebih kurang 15 helai t-shirt warna kuning yang hantarkan tempahan. Terima kasih sangat-sangat. Yang membeli sambal lara dan juga coklat moist pun terima kasih sangat-sangat. Masih lagi siapa yang nak tempah t-shirt kuning, masih lagi abang buka. Mana-mana tahu kan ada yang nak beli jadikan kenangan. Yang sambal lara dan juga coklat moist pun terima kasih atas pembeliannya. Jadi hari ni tak ada, hari Sabtu hujung minggu memang abang tak buat ucapan sebab masanya pendek kan, kita santai-santai dengan ceritanya. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang, hari Isnin dengan cerita yang lain. Abang sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.